Assalamualaikum. Kisah Nabi Zakaria dan Yahya. Alright, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi pada live pada malam ini. Setelah tadi kita live lagi. Tapi kali ini untuk kisah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Okay? So, Waalaikumsalam daripada Singapura. Hai, malam ni korang semua tengok live ni daripada mana? Naim daripada Semenyih. So, korang semua daripada mana? Cuba korang beritahu kat bawah. Korang live pada mana? So, kita nak teruskan kisah kita pada malam ini, iaitu kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. JB. Naim Flawless pakai apa? Hershey Asterisk. Burn sebagainya. Cerah Selangor. Hai. Kelang. Okay, thank you so much. KL. Hai. Thank you so much. Bangi. Hai. Sabah. Salam Sabah. Daripada Perlis. Alhamdulillah. Sabah. Again, thank you so much. Sabah. Lagi sekali. Thank you so much. Ramai juga penonton live dari Sabah di malam ini. Alhamdulillah. Yeah. So, Kedah. Okay, jom. Kita nak start kisah pada malam ini, iaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan juga Nabi Yahya. Okay. Wow, daripada masa Jamik, iaitu Cik Mior Fest, Kampung Mawi. Wow, Negeri Sembilan. Okay. So, kita nak start kisah pada malam ini, okay? Thank you so much for joining again. Dan ucapkan terima kasih banyak. So, masuk lagi. Share live ni dekat kawan-kawan korang, so that boleh dengar cerita pasal Nabi Zakaria dan Nabi Yahya pada malam ini. So, semalam letih, main tidur. Okay. So, harap semuanya stay tune. You're like one of my favorite artists because you improve yourself to the best. Alhamdulillah. Sama-sama kita, Fazmi. Because like macam nobody's perfect in this world, but kita semua nak jadi baik. So never ever stop jadi baik. Kelantan boh. Indonesia. Salam mesra dari Indonesia. Syuhada Azaudin. Hai. So, kita continue pada malam ni kisah tentang Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Okay. Wow, Syafiq Erwin. Lagi sekali. So guys, jangan lupa untuk follow cikgu saya, Syafiq Erwin. Dia lah yang tu buat konsep yang paling vogue advance dekat AJL lepas untuk lagu Sumpah tu. Dia punya konsep tu. Follow dia. Mana tu? Korang follow dia. Korang semua dalam ni, dah ada 400 orang ni semua boleh masuk AJL. Boleh follow. Okay. So guys, pada malam ini kita nak continue dengan kisah. Bila gunting rambut? No, tak nak gunting rambut. Nanti boleh gunting. So yeah, kita continue dengan kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Okay, so kisahnya begini. Nabi Zakaria merupakan ayah kepada Nabi Yahya. Okay. Nabi Zakaria sedar bahawa anggota keluarga dia, sanak saudara dia, suku sakat kaum kerabat dia, semua ni adalah orang-orang jahat Bani Israel yang tak segan silu nak langgar hukum hakam agama dan berbuat maksiat. Disebabkan iman dan keagamaan diorang ni macam Tok Mambing, tak kuat. Okay. So, sehingga dengan mereka mudah tergoda dan terjerumus ke dalam lembah maksiat dan kemungkaran. Lalu Nabi Zakaria dia macam risaulah, takut nanti bila dia dah wafat dan sebagainya, tak ada siapa nak mewarisi untuk membawa agama Allah tu kepada kaum-kaumnya kan. Takut semua sesat dan kembali ke arah kemaksiatan. Bahkan ada kemungkinan mereka akan mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum-hukum agama. Nabi Zakaria risau, macam kalau lah aku tak ada nanti, macam mana pula dengan agama Allah nanti kan. Macam mana pula nanti, siapa nak lead, siapa nak memimpin, dan mungkin diorang akan seleweng kitab Taurat tu dan salah gunakan hukum agama sebagainya. Risau. Yelah, mana taknya risau. Jadi apa, kita memimpin agama ni, apa-apa yang kita buat semuanya orang akan ikut kan. So, kekhawatiran itu selalu mengganggu fikiran Nabi Zakaria di samping rasa sedihnya. Sejak kahwin sampai umur baginda dah 90 tahun. Tuhan tak kurniakan lagi seorang anak kepada baginda. Okay, tak kurniakan anak.
Dan tapi serba sedikit rasa sedihnya diubati dengan rasa terhibur sebab semasa baginda bertugas untuk memelihara dan mengawasi Maryam, yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Maryam ni ibu kepada Nabi Isa. Okey. Akan tetapi rasa sedih dan keinginan yang kuat untuk memperoleh turunan bertambah kembali ketika apa tahu? Ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di mihrab Maryam. Di mana tiba-tiba Nabi Zakaria still motivated sebab dapat tengok mukjizat yang Allah turunkan, iaitu berupa makanan kepada Maryam. Daripada situ Nabi Zakaria fikir macam there's nothing impossible yang Allah tak boleh buat. Semua Allah boleh buat kan dalam kekuasaan Allah. Allah sendiri yang telah bagi rezeki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri yang helpless, tak berusaha dan juga berusaha. Dia pula berkuasa memberinya keturunan bila dia kehendaki, walaupun usianya dah lanjut dan rambut ubannya dah memutih. Okay. Pada satu malam yang larut, duduklah Nabi Zakaria di mihrabnya. Nabi Zakaria bermunajat, bertafakur dan mendekatkan diri dengan Allah SWT dan berdoa dengan khusyuk, dengan keyakinan yang bulat. Dengan suara yang lemah lembut berucaplah ia, Nabi Zakaria, di dalam doanya, "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putera yang akan mewarisi dan akan mewarisi sebahagian daripada keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntutanku kepada Bani Israel. Aku khawatir bahawa sepeninggalan nanti anggota-anggota keluargaku akan rosak kembali akidahnya, ya Allah, dan imannya bila aku tinggalkan mati tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikan aku. Ya Tuhanku, tulangku dah lemah. Kepala aku dah banyak uban. Isteri aku pula mandul. Namun kekuasaanmu adalah di atas segala kekuasaan, dan aku tidak jemu-jemu berdoa padamu, memohon rahmatmu, mengurniakan aku seorang putera yang soleh yang engkau redai, ya Allah." Allah berfirman, Allah pun bagi green light kepada doa Nabi Zakaria. Lalu Allah berfirman, "Hai Zakaria, kami memberi khabar gembira kepada kamu. Kamu akan memperoleh seorang putera bernama Yahya yang soleh, yang membenarkan kitab-kitab Allah, menjadi pemimpin yang diikuti, bertahan diri dari hawa nafsu dan godaan syaitan, serta akan menjadi seorang Nabi." So, Allah dah berfirman kepada Nabi Zakaria, "Kami akan bawakan kamu berita gembira, di mana aku akan kurniakan kau seorang putera yang bernama Yahya yang begitu soleh dan akan membawa agama ini ke jalan yang benar, dan akan menjadikannya seorang Nabi." Okay. Walaupun begitu, Nabi Zakaria macam pelik kan, dia macam, tapi macam, "Ya Allah, bagaimana aku akan ada seorang anak sedangkan isteri aku mandul? Aku sendiri pun dah lanjut usia, aku dah tua dah." Allah menjawab dengan firman-Nya, "Demikian itu adalah hal yang mudah bagiku. Easy. Tidaklah aku telah ciptakan engkau, padahal engkau di waktu itu belum ada sama sekali." Allah jawab, di mana Allah berkehendak, tak kira macam seseorang tu mandul ke, macam dah tua sangat ke, tapi kalau Allah tu berkehendak untuk menciptakannya, maka kun fayakun. Jadilah ia, maka jadilah. Berkatalah Zakaria, "Ya Tuhanku, berilah aku akan satu tanda bahawa isteri aku telah mengandung." Allah berfirman lagi, "Tandanya bagimu bahawa engkau tak boleh berkata-kata dengan manusia selama 3 hari berturut-turut kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah namaku sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan di pagi hari." Setelah Nabi Zakaria memenuhi syarat-syarat itu semua, lalu Nabi Zakaria pun dikurniakanlah putera yang dijanjikan oleh Allah SWT yang bernama Yahya bin Zakaria. Kisah Nabi Yahya ni sebenarnya tak banyak diceritakan dalam Al-Quran, kecuali bahawa ia diberi ilmu dan hikmah daripada zaman kanak-kanak lagi, bahawa ia adalah seorang putera yang berbakti kepada orang tuanya, dan bukanlah seorang anak yang sombong dan durhaka. Nabi Yahya ni terkenal dengan minda yang cerdik dan cerdas, berfikiran tajam sejak muda, dan sangat tekun beribadah yang dilakukan siang dan malam, sehingga terpengaruh kepada kesihatan badannya yang menjadikannya kurus kering sebab beribadat je Nabi Yahya kan. So Nabi Yahya ni dikenali oleh kaumnya sebagai orang alim yang menguasai soal-soal ilmu keagamaan, hafal kitab Taurat, sehingga semua orang menjadikan Nabi Yahya ini sebagai pusat rujukan untuk bertanya soal-soal agama dan apa sahaja soalan kemusykilan yang berlaku. Nabi Yahya ada memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, tak takut dikecam,
tak pula hiraukan ancaman pihak penguasa dalam usaha untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Okay. So, ia selalu menganjurkan orang yang telah berbuat dosa ni, Nabi Yahya selalu suruh orang yang buat dosa semua ni bertaubat daripadanya. Dan sebagai tanda taubatnya, mereka dipermandikan ataupun dibaptiskanlah di Sungai Jordan. Kebiasaannya mana sehingga kini berlaku di kalangan orang-orang Kristian, dan kerana Nabi Yahya adalah orang yang pertama yang mengadakan upacara itu, maka ia diberi gelaran sebagai Yahya Pembaptis. Okay. Alright. So, dikisahkan bahawa Herodus, nama raja ni, penguasa Palestin ketika itu, Raja Herodus ni mencintai anak saudara sendiri. Geli guys. So, Raja Herodus ni mencintai anak saudara sendiri bernama Herodia, seorang gadis yang cantik, ayu, lemah lembut, bertubuh ramping dan berhasrat. Raja Herodus ni berhasrat untuk kahwin dengan anak saudara dia. Kepala huzuk dia nak kahwin dengan anak saudara dia. So, sang gadis ni, Herodia ni berserta dengan maknya dan seluruh anggota keluarganya setuju pula tu. Setuju yang anak saudara ni kahwin dengan pakcik dia sendiri. Namun Nabi Yahya menentang dan mengeluarkan fatwa bahawa perkahwinan itu tak boleh dijalankan sama sekali sebab bertentangan dengan syariat Musa yang mengharamkan seorang mengahwini anak saudaranya sendiri. Dekat sini. Jauh. Sini. Jauh. Iya. Ya, ini nama dia Tokyo, by the way. Okay. Ini nama dia Tokyo. Sorry, tegang kejap. Siaran tergendara sementara. Saya nak hantar dia berak kejap, ya. Jom, berak. Berak dulu. Berak dulu, sayang. Pandai. Pandai pun nak berak. Okay. So, again, anak saudaranya ni, Herodia ni, dengan family semua setuju yang dia nak kahwin dengan pakcik dia. Memang mengepek guys. So, Nabi Yahya menentang sebab dia rasa ini dah bertentangan dengan syariat Nabi Musa yang mengharamkan seorang mengahwini anak saudaranya sendiri. Berita perkahwinan Herodus dan Herodia serta fatwa Nabi Yahya yang melarangnya tu tersiar di seluruh pelosok kota dan menjadi gosip hangat di kalangan orang tempatan di mana orang berkumpul. Herodia ni, si gadis cantik calon isteri tu, rasa sedih dan marah lah dengan Nabi Yahya sebab rasa macam, aku nak kahwin kot dengan lelaki yang aku cintai ni padahal pakcik dia sendiri. Gila betul. So, fatwa yang mana telah membawa reaksi dan pendapat di kalangan masyarakat yang luas ni, memang dah meluas lah. Semua orang dah tahu Nabi Yahya dah tegah haram perkahwinan anak saudara dengan pakcik sendiri ni. So, Herodia takut bahawa bapa saudaranya Herodus ni, calon suami ni, berdapat terpengaruh dengan fatwa Nabi Yahya dan terpaksa batalkan perkahwinan yang sudah nanti-nantikan. So, apa yang Minah ni pula buat, Herodia ni, dia menyiapkan segala perancangan untuk jumpa, nak goda lagi sekali bapa saudara dia sendiri ni untuk nak kahwin juga dengan dia. So, Herodia ni, Minah ni, dia bersiap lah bagai-bagai, pakai pakai pakaian yang betul-betul menjuluk mata dan sebagainya. Herodia pun berusaha menggunakan kecantikan dia dan keparasnya yang ayu tu untuk mempengaruhi bapa saudaranya agar rencana perkahwinannya dilaksanakan seperti yang dirancang. Okay. So, dengan menghias diri dengan begitu cantik, pakai pakaian yang betul-betul buat orang macam, ui lazat tengok dia ni kan. So, Herodia pergi mengunjungi kekasihnya, iaitu bapa saudaranya itu Herodes tu, dan bapa saudara dia tu, Herodes tu dah memang betul-betul macam angau gila lah dengan anak saudara dia ni, nak kahwin pasal kan. So, Herodes tanya kepada anak saudara dia tu, aka calon isterinya tu, yang nampak lebih cantik daripada biasa tiba-tiba kan. So, Herodes tanya, "Hai manisku, apakah yang dapat aku berbuat untukmu? Katakanlah, aku akan patuhi segala permintaanmu. Kedatanganmu kemari pada saat ini tentu didorong oleh sesuatu hajat yang mendesak yang ingin engkau sampaikan kepadaku. Sampaikanlah kepadaku tanpa ragu-ragu, hai sayangku. Aku sedia melayani segala keperluan dan keinginanmu." Gila pakcik saudara cakap dengan anak saudara macam ni. So, Herodia jawab balik,
Bila Tuan Raja berkenan, maka aku hanya mempunyai satu permintaan yang mendorongku datang mengunjungi Tuanku pada saat ini. Permintaanku yang tunggal itu, aku nak kepala Yahya bin Zakaria, orang yang telah mengacau rancangan kita dan cemarkan nama baik Tuan Raja dan namaku sekeluarga di segala tempat dan penjuru. Penggal kepala dia, akan puaslah hatiku dan besar terima kasihku bila Tuanku berkenan meluluskan permintaanku. Anak saudara si Herodes ni, yang gatai sangat pun kau nak kahwin dengan pakcik dia ni, minta pakcik dia bawakan kepala Nabi Yahya ke hadapan dia. Nak menuntut nafsu yang geli-geleman tu punya bahasa sanggup ni. Dia suruh bunuh Nabi. Suruh bunuh Nabi Yahya. Penggal kepala dia, bak mai datang tengok. Nah yang perkara ni. And then what? Herodes, raja yang bengak dan tergila-gila dan tertawan hatinya oleh kecantikan dan keelokan anak saudara dia sendiri. Ya Allah, gelinya aku. Lalu Herodes pun ikutlah cakap anak saudaranya tu. Sebab ya, dah berbunga, dah bercinta sangat, dah rasa macam sayangnya kan. Nak kahwin, geramnya aku macam tu. Tak sikit pun tak kata raja kata, okey, boleh. Aku akan bawakan kepala Nabi Yahya kepada engkau. Supaya dia takkan boleh ganggu rancangan kita nak kahwin dan bermadu asmara selepas ni. Okey. Daripada situ, maka tidak berapa lama Raja Herodes memburu Nabi Yahya ke sana ke sini dan akhirnya apa yang jadi? Nabi Yahya terbunuh dan dibawalah kepala Yahya bin Zakaria berlumuran darah dan diletakkan di hadapan kesayangannya Herodia, yang tersenyum tanda gembira dan puas hati bahawa hasratnya membalas dendam terhadap Yahya telah dipenuhi dan rintangan utama yang akan menghalangi rencana perkahwinannya telah disingkirkan. Walaupun perbuatan itu menurunkan laknat Tuhan atas dirinya, diri rajanya dan Bani Israel seluruhnya. Cerita tentang Zakaria dan Yahya terurai di atas kisah Al-Quran, surah Maryam ayat 2 hingga 15, Ali Imran ayat 38 hingga 41 dan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 90. So, betapa kejamnya guys manusia boleh menjadi hanya kerana ingin memenuhi nafsu. So, kat sini kita nak ingatkan nafsu ni adalah musuh utama kita yang kita sebenarnya kita perlu lawan sebaik mungkin. You guys bayangkan, zaman tu sendiri dah ada perlakuan sumbang di mana anak saudara nak kahwin dengan pakcik saudara dan sebagainya kan. So, this some sort of things adalah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan juga bisikan syaitan. Memang susah nak lawan nafsu. But what we can do is always gonna seek for forgiveness ke Allah SWT dengan apa yang kita buat sehari-hari. And yeah, whatever it is, kita perlulah sentiasa berusaha untuk jadi baik. Okay? And percaya pada janji Allah. Tengok macam Nabi Yahya, umur 90 yang dah tak berdaya semua tu, isterinya mandul pun Allah kurnia, Allah boleh kuasa Allah kurniakan seorang anak untuk baginda. Bayangkan. So, whatever kita buat dalam dunia ni tak mustahil jika Allah berkehendak. Okay. Please percaya pada janji Allah, and also kita berusaha untuk jadi sentiasa jadi baik. Thank you so much kepada yang join live ni pada malam ni. So, I wish you guys all the best. Kita jumpa lagi the next session untuk kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Musa ni dah baca lah last week. So, jangan lupa apa nama ni, buka Naim punya profile sekejap lagi. Lepas yang tutup live ni, buka profile, tekan link muzik-muzik tu, buka carta pencalonan baru boleh. Tolong undikan Naim. Nanti dah undi, share kat story, lepas tu tag nama Naim, okay? Nanti Naim tengok. Tahu? Buka profile Instagram Naim, buka muzik punya link, tekan carta pencalonan baru, undi lagu sembah. Okay? Thank you so much for joining everyone. I love you guys. So kita akhiri kisah kita pada malam ini dengan lepas niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wadin an nadai fardu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Amin. So sebelum kita habis, kita akhiri lagi sekejap
Dengan lagu Sembah Alright. Jangan lupa undi. Kejap lagi buka profil Naim kat Instagram dan Pabelah ni, buka profil, tekan muzik tu, tekan carta perjalanan baru dekat website tu. Luka kena dusta yang kau berikan, cinta yang dah tak lagi seindah kisah kita. Luka kena dusta yang kau sembahkan. Aku ini jatuh dalam kehampaan. Mengapa ku setia pada kasih tak ku punya, tak ku punya. Kata-kata dan mimpi, semua dan janji, tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi apa arti semua. Pada mata yang tak berharga, kata-kata dan mimpi, semua dan janji, tak usah kau peduli, tak usah kau tangisi apa arti semua. Pada mata yang tak berharga. Terima kasih. Link dekat Naim punya profile Instagram. Klik link tu, buka carta pencalonan baru, undi lagu Sembah Naim featuring dengan Man Kidal. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa kejap. Assalamualaikum. Bye. Thank you Nura _Nina.